Assalamualaikum dan selamat petang khususnya kepada semua mereka yang mengikuti siaran ataupun laporan harian kita mengenai kedudukan COVID di negeri Sabah. Hari ini, sekadar untuk makluman semua yang mengikuti laporan harian ini, semua para wartawan berada di lokasi ataupun di tempat masing-masing. Dan saya hanya berhadapan dengan kamera yang membawa laporan ini kepada semua yang menunggunya. Pada hari ini, 22 hari bulan Oktober 2020, jumlah kes positif baru di negeri Sabah ialah 578. Dan kalau kita banding dengan angka kemarin sebanyak 535, terdapat sedikit kenaikan. Dan saya akan nyatakan kemudian andaian saya bagi punca naiknya jumlah ini. Duka cita juga dimaklumkan terdapat 4 kematian yang dicatatkan setakat ini. Secara kumulatifnya, 9.868 kes telah direkodkan di negeri Sabah, di mana 4.168 pesakit telah pun sembuh. Dan mereka yang sedang dirawat di hospital ialah 5.624 pesakit di seluruh negeri Sabah. Berikut ialah pecahan kepada kes-kes baharu yang saya telah nyatakan tadi sebanyak 578 mengikut daerah. Kota Kinabalu 233. Dan sebentar lagi saya akan menjelaskan bagaimana sumbangan daripada kes kluster penjara ini telah mengakibatkan meloncat kes baharu di Kota Kinabalu. So, Kota Kinabalu 233, Sendakan 81, Tawau 65, Tuaran 43, Sempurna 35, Pinampang 31, Papar 24, Putatan 17, Lahadatu 15, Kinabatangan 10, Kudat 8 kes, Kunak 4 kes, dan begitu juga Kuta Marudu 4 kes, Ranau 3 kes, Keningau 2 kes, dan Kota Blud dan Pitas serta Beaufort masing-masing mencatatkan 1 kes baru pada hari ini. Sipitang, Tembunan, Kuala Penyu, Nabawan, Telupit, Tenom, Beluran dan juga Tongod tidak mencatatkan sebarang kes baru pada hari ini. Saya kembali kepada apa yang saya telah nyatakan tadi, itu kes yang angka kes baru yang tinggi di Kota Kinabalu sebanyak 233, ya. Seperti mana yang saya telah memberi peringatan kemarin, jumlah kes di Kota Kinabalu dijangka meningkat pada hari ini dan beberapa hari yang akan datang kerana kes kluster penjara. Dan kalau kita perhatikan, daripada 233 kes di Kota Kinabalu, 156 adalah daripada kluster penjara Kapayan. Dan mereka adalah terdiri daripada berikut: Benduan 145 orang, staf 8 di KK, 1 di Papar, bekas benduan seorang iaitu di Sipitang, dan kontak rapat kepada staf 1 orang. Jadi daripada 233 kes baru ini, 156 adalah daripada kluster penjara Kapayan.
Saya juga ingin menyatakan bahawa pada hari ini terdapat 2 kluster baru. Pertama, kluster Sauh sebanyak 31 kes di Petronas floating LNG, ya. Dan dia melibatkan 31 kes. Dan saya ingin menyatakan bahawa penghantaran mereka yang terlibat ini telah dilaksanakan dengan baik mengikut SOP. Mereka tidak terdedah kepada atau orang ramai tidak terdedah kepada mereka dan telah pun dimasukkan di pusat rawatan. Kluster kedua ialah kluster Tinusa. Sebanyak 33 kes di kampung Tinusa 2 di daerah Sendakan. Saudara-saudara sekalian, 2 lagi lokaliti akan dilaksanakan PKPD, iaitu PKPD yang diperketatkan, iaitu 1 di daerah Sendakan dan 1 di daerah Lahadatu. Di Sendakan, PKPD telah dilaksanakan di Taman Harmoni atau akan dilaksanakan di Taman Harmoni Sendakan mulai 23 hari bulan Oktober atau besok hingga 5 November 2020. Kluster yang kedua, Anjung Teduh di Felda Sahabat Lahadatu. PKPD akan dilaksanakan mulai 24 Oktober hingga 6 November 2020. Tempoh PKPD di 6 lokaliti di Sempurna dan 1 lokaliti di Kunak dilanjutkan sehingga 6 November. Saya juga ingin menyatakan bahawa pelbagai kemudahan telah disediakan di tempat-tempat ini bagi memudahkan urusan seharian penduduk-penduduk yang terlibat dengan PKPD. Sukacita je saya maklumkan, PKPD bagi penjara Tawau dan kotes penjara Taman Ehsan Tawau tidak dilanjutkan kerana jangkitan COVID-19 di 2 lokaliti tersebut telah berjaya dikawal. Kadar untuk makluman, dan ini sebenarnya kenyataan telah pun dibuat secara bersingan oleh Kementerian Pembangunan Sosial. 72,823 bakul makanan telah pun diagihkan kepada mereka yang layak untuk menerimanya. Setakat ini 13 orang guru, 27 orang murid dan 2 kekitangan Jabatan Pendidikan Sabah juga dilaporkan telah dijangkiti dengan virus COVID dan mereka sedang menjalani rawatan di pusat-pusat rawatan. Sekatan jalan raya juga dijalankan di 66 lokasi di seluruh negeri Sabah. Dan setakat ini 52,996 pemeriksaan kenderaan telah dilakukan, di mana 304 orang telah diarah untuk berpatah balik. Beginilah secara ringkas laporan yang saya ingin sampaikan pada hari ini, dan saya telah menerima beberapa soalan secara bertulis ataupun telah dikirim kepada pusat pengurusan COVID, dan saya akan cuba menjawab soalan-soalan tersebut. Sekiranya tidak sempat dijawab, pegawai-pegawai saya akan menghantar jawapan tersebut melalui email ataupun secara bertulis. Sebelum itu, ingin saya nyatakan bahawa setakat ini usaha untuk menyelesaikan backlog
kes ataupun ujian yang belum dibereskan sedang digiat dibuat. Setakat ini masih terdapat 6.653 kes tertunggak. Masih dalam proses untuk diurus, dan mudah-mudahan apabila kita berjaya untuk membersihkan semua backlog ini, kita akan dapat angka yang lebih realistik dan daripada bawah, dan yang akan menjadi satu cerminan yang tepat kepada kes-kes baru di Sabah. Ada satu soalan daripada Daily Express. Katanya, berapa peratuskah COVID-19 yang melibat bukan warga negara Malaysia, termasuk yang melibatkan pendatang tanpa izin negeri Sabah? Kes yang melibatkan bukan warga negara sekitar 13,3% secara keseluruhan, ya. Dan ia melibatkan 1.236 kes. Soalan juga dikemukakan, berapakah kluster di negeri Sabah yang melibatkan bukan warga negara? Ya, jawapan saya ialah mengikut rekod kita ialah 27 kluster daripada 35 kluster setakat ini. Ya. Soalan juga telah dikemukakan, berapa banyakkah kes positif COVID-19 yang melibatkan koloni setinggan di negeri Sabah setakat ini? Dan apakah usaha-usaha dijalankan oleh pihak kerajaan untuk memastikan penularan jangkitan COVID ini tidak merebak ke koloni setinggan yang lain? Makluman yang diterima daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah ialah 5 koloni setinggan dikenal pasti sebagai antara tempat di mana penularan COVID-19 ini telah berlaku. Antaranya ialah 5 koloni di Sempurna, iaitu Kampung Bangau-Bangau, Kampung Selamat, Kampung Panji, Kampung Bakau dan Kampung Air. Bagi kawasan Kota Kinabalu, lokasinya ialah di penempatan Telipuk, Pulau Gaya dan juga Kampung Nombak. Satu lagi soalan yang telah dikemukakan ialah, bagaimana kluster Benting Lahadatu boleh merebak dari pantai timur ke pantai barat? Sebagaimana yang ditunjukkan dalam data KKM bermula 16 Oktober, sedangkan telah dilaksanakan larangan rantas daerah. Pemerhatian kita ialah kes-kes yang berlaku di pantai barat yang berpunca yang yang kemungkinan datang daripada tempat di pantai timur adalah hasil daripada pergerakan penduduk yang balik daripada pantai timur ke pantai barat untuk mengundi semasa pilihan raya. Inilah dapatan kita buat sementara waktu, tapi KKM masih menyiasat punca sebenar. Satu lagi soalan yang agak saya ingat baik ialah bagaimana zon hijau Nabawan boleh ada satu kes kemarin dan sudah jadi zon kuning sedangkan telah dilaksanakan inter-district travel ban. Jawapan saya ialah hasil siasatan Jabatan Kesihatan berkemungkinan besar kes ini melibatkan seorang pemborong ikan di Papar dan mendapat jangkitan di pasar ikan Papar yang berkemungkinan ada kaitan dengan kluster Basung di Kudat. Walau bagaimanapun perkara ini masih dalam siasatan oleh KKM. Ada yang bertanya mengenai arahan work from home, ya. Dan seperti mana yang semua sedia maklum, Kerajaan Negeri telah mengambil tindakan seperti mana surat arahan Setiausaha Kerajaan Negeri bertarikh 21 Oktober yang mana ketua organisasi perlu memastikan tahap maksima keberadaan pegawai di pejabat dihadkan kepada 30% sahaja dan menjadualkan pegawai bekerja dari rumah bermula pada hari ini. Soalan juga dikemukakan
sejak beberapa hari ini ada kematian direkodkan di Sabah. Adakah ia berpunca daripada lewat mendapat rawatan atau lewat dihantar atau didiagnos di hospital? Berdasarkan kepada siasatan dan maklum balas daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, antara punca yang membawa kematian ialah mereka yang meninggal dunia ini adalah daripada golongan berisiko tinggi dan mempunyai sejarah penyakit-penyakit lain seperti jantung, darah tinggi, diabetes, kanser dan lain-lain. Dan inilah antara punca penyumbang kepada kematian yang dicatatkan setakat ini. Ada lagi soalan-soalan lain yang telah dihantar dan pihak Jawatan Kuasa Pengurusan COVID sedang menunggu maklum balas daripada pihak-pihak yang berkenaan. Ada soalan-soalan ini yang berbentuk soalan teknikal, ya. Dan kita perlu mendapat jawapan daripada mereka yang memang dapat memberi jawapan dengan jelas, ya. Cuma setakat ini ada soalan yang penting ialah bed capacity for COVID patient. What is the usage percentage? Saya boleh menjawab bahawa daripada maklum balas daripada Jabatan Kesihatan, hospital masih mempunyai katil yang cukup walaupun dalam keadaan yang maksimum, ya. Kerana strategi yang telah dibuat oleh hospital atau Jabatan Kesihatan ialah untuk menempatkan pesakit yang masih dalam tahap yang rendah, tahap 1 dan 2, untuk tinggal di pusat kuarantin, ya, ataupun di pusat ataupun bangunan yang kita telah ubah suai menjadi PKRC, ya. Jadi dia dapat sedikit sebanyak memberi ruang kepada pesakit-pesakit yang serius untuk mendapat di hospital. Ya. Bisa seperti mana sudah maklum, kerajaan sekarang ini saya ingat kalau tak silap 22, ya. 23 pusat rawatan berisiko rendah di seluruh negeri Sabah, dan pesakit-pesakit positif yang masih dalam tahap rendah, tahap 1 dan 2, dimasuk ke pusat ini, dan ini sedikit sebanyak membolehkan Jabatan Kesihatan atau hospital dapat menyediakan katil dan sebagainya kepada pasien ataupun kepada pesakit yang lebih serius lah. Ya. Hari ini ada satu orang yang dilaporkan telah terjun daripada Hospital Queen Elizabeth, ya. Setakat ini pihak polis masih menyiasat punca sebenar kes ini, tapi setakat yang kita tahu, maklumat yang kita tahu setakat ini ialah orang yang berkenaan atau mendiang betul dia dimasukkan kerana jangkitan COVID, tapi sepatutnya discharge pada hari ini, ya. Dan kerana itulah polis masih menyiasat punca kejadian ini, dan buat masa ini kita belum mendapat memberi maklumat yang cukup kerana ia masih dalam siasatan pihak polis. Inilah beberapa kes ataupun soalan yang saya sempat jawab pada hari ini, dan insya-Allah seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita telah kumpulkan semua soalan ini, dan mana-mana soalan yang saya tidak sempat jawab pada hari ini, pegawai
pegawai pusat pengurusan COVID akan berusaha untuk menghubungi para pemberita yang menghantar soalan ini untuk mendapat jawapan. Sekian dan terima kasih. Ya. Dan sekarang saya buka soalan kepada, kalau ada lagi lah, daripada semua wartawan yang mungkin. Yes, Jason. So far nothing, Dato'. Yeah. I'm okay, Dato'. You okay? Yeah, okay. Okay. Assalamualaikum, Datuk. Salam. Fazli daripada Bernama, Datuk. Ya. Datuk, tadi ada kes tertunggak ada 6653. Ya. Jadi sekarang ni ada target ke bila kita boleh clearkan semua kes ni, Datuk? Sebenarnya kita mengharapkan bahawa dia dapat diselesaikan dengan segera setelah kerajaan atau Kementerian Kesihatan melantik 3 hospital ataupun laboratori swasta untuk membantu kerajaan untuk menyelesaikannya. Tetapi sukar bagi kita untuk menyatakan dengan jelas bila mereka berjaya untuk menyelesaikan semua kes tertunggak ini kerana jumlah dia agak besar, ya. Dan kita bergantung kepada sebenarnya bukan saya tiga tempat di pihak swasta ini, tetapi juga separuhnya dihantar terus oleh TUDM setiap hari kepada di Kuala Lumpur untuk tujuan pemprosesan. Jadi Fazli, saya ingat buat masa ini sukar bagi saya untuk menyatakan dengan nyata atau dengan jelas bila kita dapat selesaikan, tetapi harapan kita ialah dia dapat diselesaikan dengan segera agar angka-angka yang kita terima daripada lapangan lebih mencerminkan keadaan yang sebenar. Ada lagi? Dato, Julia here from Malay Mail. I heard that there are people like patients who were already confirmed to be positive, but they were not called to the centers, these low-risk centers, as you say. Rather, the State Health Department called them to check on their condition and whether they were suffering from symptoms. And if they were not, they were told to stay at home. And this went on for like up to a week before they were finally called. Is this true, or is this because there were not enough space in these wards that were set up? Thank you. Thank you. Julia, is it? Yes. First and foremost, there are a few strategies that I think the hospital have taken in order to manage the number of COVID positive, which are quite high. Yeah? Among them is if the symptoms is manageable, if I may use the word manageable, normally they will be advised to stay at home and treatment will be done at home. Yeah, okay. And so that will save save them from going to say a quarantine center or a treatment center. The whole idea is that we only want to make sure that they will not infect other members. For instance, this work well when say they're staying alone or two of them are staying in the same place and they're able to quarantine themselves. The hospital, or rather the health department, also provide an arrangement to do the treatment at home if the case is considered as low it's still probably it is at a very early stage. Is that okay, Julia? Thank you for your answer. Does that mean that does the hospital take at their discretion decide who should be admitted yet, even though they're all positive? Sorry, I mean, the audio seems to be not that good. Would you mind? Sorry. Does that mean that the hospital or the health department will decide at their discretion who gets to be admitted, depending yes. on the symptoms or their condition? Yeah, I mean, they have to go through, they have to be screened, obviously. And they will decide thereafter if they need to be admitted or treatment can be done at home.
Thank you, Dr. Sri. Thank you. Dato', Yeah, Christy from the Star here. yeah. Dato', just want to clarify about the warga pendidikan punya figures you gave just now. This are actually separate cases, they're not from any cluster kind of thing. Education-wise, were they from the same place? Thank you. At this point of time, I think the education did not come from any cluster. Yeah, I mean there is no specific cluster for the educations ataupun involving teachers and students. Yeah, the department is still investigating the source of the infections, but it is at this point of time. It doesn't seem to show that it comes from any existing clusters. Yeah. I hope I've answered your questions. Yes, thank you, Dato'. Thank you. Thank you. Dato', Yes. Diri here from FMT. Yes. Hello, Yes. can you hear me? Okay. I can hear you. Dato', Yeah. there's a concern right now among the migrant community that there might be some hidden cases or undetected cases. Will the state government focus its the screenings more in these communities? I think it covers everyone practically. I mean, we don't discriminate under which community they are, including the minority. I think we equally treat everyone for simple reasons that infection does not determine. I mean, does not what I call this. Decide. I mean, infection could be from anyone. So everyone is a target for what I call this screening. Yeah. Thanks, Dato'. Thanks. So I believe it's quite straightforward. Now, for those who have given or who have sent their questions before these sessions, feel free to contact our staff. They will try to give you the answer in a written form or in whatever form, email or whatever it is, so that can assist you in preparing your report. I mean, as I was saying just now, there are technical questions that require technical answer, and it may take us a bit of a time to give you the answers. Thank you. So, terima kasih kepada semua wartawan yang turut serta dalam sesi kita pada petang ini. Saya tidak tahu sama ada cara ini lebih baik daripada secara fizikal. But obviously I'm not talking and there's nobody in front of me. And it does sound odd that I'm talking to a wall. Saya pikir eloklah kita bincang sekali lagi sama ada cara yang saudara-saudara suka atau lebih selesa, ataupun kita kembali kepada sesi biasa sebelum ini. Ini saya serahkan kepada saudara-saudara untuk menentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.